Soalan nombor 9. Raja menunjukkan graf suhu melawan masa. Suhu melawan masa bagi dua sampel bahan yang dipanaskan. Dua sampel dengan kadar yang sama. Kadar. Maksudnya ialah dibakar kedua-dua jenis bahan yang berbeza ini dengan tempoh masa yang sama atau diberi nilai haba yang sama kepada kedua-dua ini dalam kerana tempoh yang sama. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah sampel X dan Y adalah bahan yang sama dan jisim sampel Y lebih daripada jisim sampel X. Kita tengok pada graf ni. Daripada graf ni kita nak dapat idea. Bahawa adakah bahan yang digunakan itu, kedua-duanya ini adalah sama atau tidak. Dengan hanya melihat bentuk graf suhu melawan masa, kita boleh tahu sama ada dua sampel bahan itu sama atau berbeza. Kita tengok hak warna merah ni, bahan yang sampel X. Kita tak tahu sampel apa sebenarnya, bahan apa, tapi kita tahu label saja, sampel X. Tak ada masalah. Jadi idenya, bahan X ni bila dibakar, dia naik suhu dengan lebih cepat daripada bahan Y. Sebab kalau tengok masa kat sini, pada masa dekat sini, suhu bahan X ini telah sampai dekat sini. Dah tinggi dah berbanding pada masa yang sama, tapi suhu bahan Y baru dekat sini. Jadi idenya bahan X lebih cepat panas daripada bahan Y. Tetapi di akhirnya bahan X ini berhenti sampai dekat sini. Pada paras ini sama dengan bahan Y. Dia berhenti dekat takuk suhu yang sama. Dulu kita belajar bahawa takat didih dan takat lebur, bahan yang berlainan adalah berbeza. Takat didih dan takat lebur. Macam contoh ni, katakan ini takat lebur. Tetapi yang ditunjukkan dalam graf ni, kedua-duanya kongsi takat lebur atau takat didih yang sama. Sini. Jadi idenya, adakah kedua-dua bahan ini adalah bahan yang sama? Jenis yang sama? Ya, betul. Mereka kedua-duanya adalah jenis yang sama kerana takat, kita tak tahu takat didih atau takat lebur sini, tapi idenya kedua-duanya mula mendatar pada takuk suhu yang sama. Itu idea dia. Kita nak dapatkan idea, boleh dapatkan idea daripada graf. Boleh dapat idea ni. Jadi ayat ni adalah bahan yang sama. Okey, boleh diterima. Dan jisim sampel Y lebih daripada jisim sampel X. Cuma kalau, ialah persoalan, kalau dah sama bahan, mestilah pemanasan itu sama cepatlah kan. Sepatutnya hitam ni pun naik macam tu, dekat merah ni, dan macam tu. Tapi kenapa bahannya sama tapi masih menunjukkan perbezaan
suhu melawan masa yang berbeza. Sebab apa? Okay. Jadi idenya kenapa berbeza, mencapai naiknya suhu dengan berbeza, walaupun jenis bahan yang sama, adalah kerana faktor yang kedua, iaitu faktor jisim. Jadi idenya dekat sini, yang mana satu memiliki jisim yang lebih besar daripada satu yang lain, X kah atau Y kah? Boleh dibayangkan, kalau jisimnya rendah, tidakkah lebih cepat kadar pemanasan itu? Sebab nak bakar benda yang kecil je jisimnya. Kalau benda tu besar, mestilah ambil masa yang lama. Tidak, sebab jisimnya yang besar. Walaupun bahan yang sama, katakan ni. Jadi, adakah ini X, ini adalah Y? Yang mana satu akan lebih cepat panas, walaupun X dan Y ini bahan yang sama. Bila diberi api yang sama dengan tempoh yang sama, semestinya adalah jisim yang lebih kecil. Iaitu idenya, sampel X ini adalah yang kecil punya jisim, jisim, bukan saiz. Jadi, ayat ini, kalau kita teruskan, jisim sampel Y lebih daripada jisim sampel X. Y lebih. Ya, betul. Di A ini adalah betul. Kedua-duanya adalah betul. Bahan yang sama dan jisim Y lebih besar daripada jisim X. Betul. Jadi jawapannya adalah A. Okey, walau bagaimanapun, mari kita cek jugalah jawapan-jawapan yang lain. Kenapa mereka tidak dipilih sebagai jawapan yang betul? Mesti ada yang salah. B, X dan Y adalah bahan yang sama. Okey, betul. Bahan yang sama. Dan jisim sampel Y kurang daripada jisim sampel X. Ini terbalik pada ini ya. Jadi ini salah lah. Kurang ni salah. Sepatutnya lebih Lepas tu salah. C. Jadi ini salah. Bangkah di hujung. C. Sampel X dan Y adalah bahan yang berlainan. Jadi berlainan ini salah lah kan. Kenapa salah? Sebab di akhir pemanasan kedua-duanya seperti ditunjukkan tiba pada suhu yang sama. Jika bahan itu sama, memang akan tiba pada suhu yang sama lah. Cuma berbeza kadar pemanasan itu sahaja. Tapi akhirnya kedua-duanya akan tiba pada suhu yang sama jika bahan yang sama. Jadi kenyataan ini berlainan. Berlainan bahan, jadi salah lah. Dan jisim sampel Y lebih daripada jisim sampel X. Yang ini betul, tak apa. Yang ini betul. Betul. Tapi pasal ada satu faktor komponen yang salah, maka kita menerima seluruhnya salah. Di sampel X dan Y adalah bahan yang berlainan. Jadi salah. Dan jisim sampel Y kurang daripada ini pun salah. Jadi salah. Semua komponen salah. Yang betul adalah A. Tengok kembali. Boleh pause. Boleh pause anytime. Kalau tak faham boleh ulang balik. Ulang balik video. Okay. Tengok berulang kali tak apa. Sehingga faham. Sehingga faham. Okay. Kita menuju ke soalan yang berikutnya, 10. Keseimbangan terma antara, keseimbangan terma
antara dua jasad yang bersentuh berlaku apabila, ini dah biasa macam video-video yang dulu, kedua-dua jasad mempunyai kuantiti haba yang sama. Kuantiti haba patut kuantiti suhu yang sama, barulah memenuhi keseimbangan terma kan. Tapi ini dia bukan suhu, dia haba masalah. Haba berbeza tak ada masalah, asalkan suhu mesti sama untuk memenuhi syarat keseimbangan terma. B, kedua-dua jasad mempunyai suhu yang sama. Ini betul lah, mempunyai suhu yang sama. Okay. C, tiada sebarang haba mengalir di antara dua jasad itu. Walaupun keseimbangan terma telah berlaku, seperti video sebelum ni, kita dah belajar, walaupun keseimbangan terma telah berlaku, bermaksud kedua-dua objek yang bersentuhan itu telah sama suhunya, tetapi tetap masih mengalir haba. Bukan haba bersih, haba kasar. Atau dia tak letak kasar, dia letak haba saja. Jadi kita faham haba ni haba kasar, masih juga mengalir. Masih mengalir. Cumanya kadar pengaliran tu kiri ke kanan dan kanan ke kiri tu sama banyak. Contoh, kanan ke kiri 100 joule haba. Begitu juga kiri ke kanan juga 100 joule. Jadi 100 potong dengan 100 adalah 0 joule. Atau kita menyebutkan sebagai tiada sebarang haba bersih mengalir. Kalau begitu tak apa. Kalau nak guna haba bersih, boleh pakai tiada ni. Tiada sebarang haba bersih mengalir. Baru betul ayat. Tapi pasal dia sebut tiada sebarang haba, dia tak letak bersih. Maksudnya merujuk kepada haba kasar. Haba kasar mengalir. Haba bersih tak mengalirnya untuk keseimbangan terma. Okay, jadi yang tiga ni salah. Yang betulnya ialah B. Kedua-dua jasad mencapai suhu yang sama apabila berlaku ini. Siapa yang masih tak faham ni, tengok balik. Tengok balik definisi ni. Keseimbangan terma apa. Okay, tenung balik apa benda ni. Okay. Soalan kali ini adalah dengan format soalan struktur. Masih bab haba. Okay. Soalan, Rajah 1 menunjukkan sebatang termometer. Rajah 1 menunjukkan sebatang termometer merkuri yang belum ditentu kod. Belum. Panjang merkuri pada takat steam L100 sini L100 ialah 20 cm. Jadi panjang daripada sini ke sini ialah 20 cm. 20 cm. Okay. Panjang merkuri L theta sama dengan 10 cm. Di panjang yang sedang diukur ni, entah cecair apa entah, dia naik sampai sini Turus merkuri itu naik sampai sini. Okay, panjang daripada sini ke sini 10 cm. Okay. Nyatakan prinsip yang digunakan dalam termometer merkuri. Prinsip, bulatkan ni prinsip ni. Ini kata kunci sangat penting sebab tu mesti bulatkan semua kata kunci yang penting. Bila sebut prinsip ni masih ingat lagi?
prinsip-prinsip yang kita belajar tak banyak mana. Kalau lupa tengok rujuk balik nota definisi yang diberi. Tak banyak mana pun tingkatan 4, tingkatan 5. Cuba kamu himpunkan sikit je. Seperti yang kamu pernah dengar, prinsip keabadian tenaga, prinsip keabadian momentum, prinsip Bernoulli, prinsip Archimedes. Apa lagi? Dalam kes ini ialah prinsip keseimbangan terma. Jadi alat ini didapatkan ideanya itu untuk mencipta alat ini daripada prinsip keseimbangan terma. Ini jawapan prinsip keseimbangan terma. Dapat 1 markah. Hafal ambil tahu ni. 2. Terangkan bagaimana merkuri dalam bagaimana merkuri dalam termometer boleh digunakan untuk ukur suhu badan seorang pesakit. 2 markah. Soalan ni telah dibuat koleksi. Kamu boleh rujuk nota penerangan fenomena. Ada, jadi salin sebiji je dalam ni. Salin sebiji je sama dalam ni. Cuma mungkin akan ada 4-5 markah atau 4-5 poin. Jadi akan dipilih 2 sahaja. Jadi cuba terangkanlah. Kalau boleh tulis semua sahaja pun tak apa, tak ada masalah. Tulis 4 sekali tak apa. Sebab tu penting untuk baca dan hafal semua nota yang telah diberi. Jadi kalau cikgu cuba untuk menjawab ni, akan lebih kurang beginilah. Boleh guna ayat masing-masing, tapi asalkan konsep fizik disebut dengan ikut turutan. Markah yang pertama, letakkan termometer di bawah lidah. Pertama kita ceritakan apa yang kita perlu buat pada alat tu dulu. Kita perlu setting macam mana. Yang kedua, kita ikut urutan step by step. Apa berlaku setelah kita letak termometer bawah lidah? Ialah haba berpindah. Haba pindah dari badan pesakit ke termometer. Ayat kedua, markah kedua. Teruskan lagi, markah ketiga ialah setelah beberapa lama, sebab tu doktor tunggu dalam mungkin 4-5 minit. Sebab apa doktor tunggu setelah tempatkan termometer bawah lidah? Kerana beri dia masa untuk mencapai suhu yang sama tidak. Bila suhu yang sama tercapai, maka kita menyebut keseimbangan terma tercapai. Nampak tak? Ini balik kepada prinsip asalnya ini. Nampak? Yang ni, prinsip ni kita sebab tu kena sebut Ini markah ni. Tak sebut ni tak ada markah. Ini
poin penting dalam fizik. Kami pemeriksa mencari jawapan yang begini, menanti-nantikan jawapan yang begini. Ada menyebut fizik di dalamnya, bukan sebarangan ulasan yang kosong. Ini bukan subjek bahasa Melayu, karangan yang indah dan banyak tapi tak ada isi. Isi mesti mengikut subjek yang dipelajari. Kalau fizik, berikan jawapan fizik lah. Okay, kalau matematik, bagi jawapan matematik. Kalau bahasa Melayu, bahasa Arab, segala bahasa bagi jawapan mereka. Ini fizik, ni kena bagi jawapan fizik. Okey. Dan berikutnya apa berlaku? Ialah boleh tulis macam ni. Suhu badan sakit sama dengan bacaan termometer. Okey, habis. Jadi pemeriksa akan cek. Dia tengok ayat ni, oh bagus ni, haba pindah dari badan sakit ke termometer. Haba pindah bukan suhu lah. Bukan suhu pindah, haba yang pindah. Okey, ni memang betul lah, kena dengan prinsip keseimbangan terma. Jadi pemeriksa gembira untuk memberi markah lah. Keseimbangan terma tercapai. Inilah daripada prinsip keseimbangan terma. Kalau dia tulis 4 markah ni, memang dapat 4 markah dah. Ini teknikal yang atas ni. Ini konsep yang 2 yang tengah ni. Dan yang last ni kesudahan. Kesudahan yang nak dicapai menggunakan alat tu. Jadi dapat 4 markah. Tapi pasal dia nak 2 je, tak apalah. 2 sajalah, bagi lebih pun tak apa. Sebab tu penting untuk kamu baca dan soalan yang ketiga. Sebuah termometer merkuri yang belum ditentu kor mempunyai panjang turus merkuri 8 cm. Ini kita labelkan sebagai L0 kerana suhu 0 darjah Celsius. Dan 20 cm. 0 darjah Celsius ni kita label T0 sebab sama dengan ni L0. Dan 20 cm bila suhu 100 darjah Celsius. Jadi suhu ni kita labelkan theta 100. Dan panjang 20 cm ni sebagai L100. Apabila dimasukkan ke dalam cecair X, panjang turus merkuri ialah 10 cm. Jadi ini kita labelkan sebagai LX. Boleh? Jadi soalan, tentukan suhu cecair X dalam Kelvin. Bulatkan suhu, kata kunci bulatkan Kelvin, kata kunci. Jadi ini kita perlu berbantukan lukisan. Kita lukis sedikit yang simple, mudah saja. Katakan begini bubuh termometer, simple saja. Okey. Ini paras air. Okey, tak masalah. Jadi sekarang kita pindahkan maklumat yang ada ke dalam termometer ni, lukisan ni, supaya kita dapat mengatur rancangan dengan lebih baik. Bermula daripada takat ni, tadi katanya mempunyai panjang turus merkuri L0 8 cm apabila suhu 0 darjah Celsius. Okey, daripada sini ke sini contoh ialah 8
ialah LO. LO. Boleh 8 cm. Okey, daripada ini 8 cm. 8 cm. Okey. Teruskan. Dan 20 cm bila suhu 100 darjah Celsius. Daripada sini sampailah ke sini, contoh ialah L100 dengan suhu 100 darjah Celsius. Dan panjang ini ialah 20 cm. Apabila dimasukkan ke dalam cecair X, panjang turus merkuri ialah 10 cm. LX tadi Bila masukkan daripada sini sampai lebih kurang kat sini sikit lah, atas pada LO ni. Sebab LO ni 8, L0 ni 8 cm. Jadi LX lebih kurang kat sini. Yang mana suhunya kita tak tahu. Boleh Teruskan. Tentukan suhu cecair X dalam unit Kelvin. Berapa? Yang kita tahu cumalah jarak. Jarak ialah berapa tadi? 10 cm. 10 cm. Okey, boleh Okey. Ini nak selesaikan ini cuma pakai matematik nisbah kadaran sahaja. Yang kamu dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Tingkatan 1 dah belajar. Jadi lebih kurang begini Kalau sini berapa tadi suhu? Pada yang ke panjang yang ke-8 ni, yang ni kat sini, suhunya ialah 0 kan? 0 darjah Celsius kosong. Jadi dekat sini suhunya 0 0 darjah Celsius. Okey, jadi soalan kita guna kaedah kadaran. Panjang sini sampai panjang sini 0 sampai 100 ni, berapa panjang dia? Apa ada idea untuk cari panjang ni? Yang kita tahu panjang sini sampai sini 20 cm. Kalau panjang sini sampai sini, jadi ideanya kita ambil 20 ni, tolaklah dengan lebihan ni, iaitu 8 cm. Dapatlah panjang sini ke sini, betul tak? Jadi 20 tolak 8 ialah 12 cm. Jadi 12 cm ni daripada sini ke sini, daripada 0 darjah ke 100 darjah Celsius, berapa perbezaan suhu? 100 tolaklah dengan 0, iaitu 100 lah. 100 darjah Celsius. Ini kaedah kadaran. Kalau 12 cm suhu naik, perbezaan turus turus merkuri oleh kerana 100 darjah Celsius. Kalau suhu tu naik daripada 0 sampai ke LX ni, LX berapa agak-agak perbezaan ni? LX tolak ni ialah 10. Sini sampai sini 10 10 tolak 8. Jadi 8. Dibagi tu adalah 2. Okay, 2. Dia tanya LX tu berapa? Berapa suhu Berapa suhu? Jadi berapa tu? Lagi sekali, kaedah kadaran. Kalau 12 cm 100 darjah Celsius. Kalau 2 cm berapa darjah Celsius? Ini kita guna kaedah kadaran. Jadi macam mana 12 nak jadi 2?
ialah kita bahagi dengan 6. Betul? Seperti mana di bawah, seperti itu di atas. Ini kaedah kadaran ni, kena ingat balik. Tak ingat pergi tanya budak tingkatan 1 balik. Jadi bahagi yang samalah. Atas dan bawah kena bagi yang samalah. Kalau bawah bagi 6, bagi 6 lah atas. Kalau bawah bagi 3, atas bagi 3 lah. Kalau bawah darab 7, atas pun darab 7 lah. Kena ikut sama. Ini kaedah kadaran. Jadi tekan kalkulator 100 bagi 6. Apa jawapannya? Ialah 16,67 darjah Celsius. Kita bundarkan pada 2 tempat perpuluhan. Jadi inilah dia jawapannya. Kalau kita tengok ni ada berapa markah ni? Ini ada 2 markah. 2 markah. Jadi ya, 1 markah untuk jalan kira, pengaturan rumus, dan 1 markah adalah untuk jawapan berserta unit yang betul. Jadi ni dapat penuh 2 markah. Soalan berikutnya, anda dipilih mewakili negara dalam menjalankan projek penyelidikan tentang cuaca di Kutub Utara. Suhu di persekitaran ialah Kutub Utara. Kutub ni kita dah boleh agak kawasan yang sangat sejuk. Sangat-sangat sejuk, di bawah paras beku. Paras beku air 0 darjah Celsius. Suhu di persekitaran ialah antara negatif 40 ke negatif 8 darjah Celsius. Sangat sejuk. Sangat sejuk. Kalau kita lukis garis suhu, jadi lebih kurang beginilah. Kalau kita tengok, katakan ini yang kita biasa 0 darjah Celsius lah. Pada suhu ni, air dah beku lah kan. Sini katakan 100 darjah Celsius. Tapi yang berlaku kat Kutub Utara ni, suhu antara negatif 8 ke negatif 40. Mana agak-agak duduk negatif 8 ni? Lebih kurang kat sini lah, katakan. Kat sini, negatif 8. Dan mana duduk negatif 40 ni? Mestilah ke bawah lagi. Ke bawah lagi, lebih kurang katakan kat sini lah, negatif 40. Jadi memang bawah paras beku. Jadi bermain di antara sini suhu. Tak bermain di macam kita yang biasa 37 kat sini. Tapi di Kutub Utara suhunya sekitar ini, naik turun dalam lingkungan ini. Boleh bayangkan betapa sejuk. Soalan, salah satu peralatan yang perlu anda bawa untuk kajian ialah termometer. Jadual menunjukkan ciri bagi 6 jenis termometer. 4 jenis. 4 jenis. Okay, 4 jenis. 4 jenis termometer PQR, R dan S. Ini PQR dan S. Ini mereka punya ciri-ciri mengikut setiap yang digambarkan dalam kolom ni. Berdasarkan jadual 1, nyatakan ciri-ciri bagi termometer. Yang pertama, bahan cecair yang paling sesuai digunakan. Cecair yang paling sesuai. Ini jenis cecair. Ini bahan cecair yang diberi pilihan lah. Soalan tanya yang paling sesuai cecair. Nama bahan ni lah. Mana satu? Kita ada merkuri dan kita ada jenis alkohol. Mana satu yang paling sesuai? Jawapan cikgu pun tak tahu. Tak apalah, kita tinggal dulu sebentar. Tinggal dulu. Tapi macam mana nak tahu yang mana paling sesuai? Ialah
tengok yang dekat jadual dekat kolom ni, iaitu takat beku. Kita tengok kat kolom ni baru kita tahu mana sesuai. Untuk merkuri, takat bekunya negatif 39. Maksudnya, kalau kita guna cecair merkuri, pada suhu ini, merkuri itu beku. Pada suhu mana itu? Negatif 39. Dekat mana tu? Kalau kita gambarkan dekat sini, negatif 39 tu dekat mana tu? Lebih kurang dekat dengan negatif 40. Di bawah atau di atas? Di bawah atau di atas? Adalah di atas sikit. Lebih kurang kat sini. Negatif 39. Okey. Jadi, maksudnya, boleh faham? Maksudnya, merkuri itu akan beku bila sampai suhu ini, negatif 39. Tak sampai lagi negatif 40. Yalah, bila dah beku, bayangkan merkuri beku dalam termometer tu. Boleh tak kita sukat lagi negatif 40 ni? Dah tak boleh. Dah tak boleh. Jadi, tak apa, kita tengok pilihan yang kedua ni. Kalau kita guna jenis alkohol, takat beku alkohol ialah negatif 112. Negatif 112 dekat mana kalau kita tandakan dekat sini? Ya, dekat bawah lagi. Dekat bawah lagi ni. Lebih kurang dekat sini. Dekat sini katakan. Negatif 112. Yang ni tadi merkuri. Merkuri, yang ini alkohol. Okey. 112. Dekat sini barulah alkohol tadi mula beku. Maksudnya daripada sini sampai ke atas ni, alkohol tu tak beku. Cecair alkohol tak beku dalam termometer. Dan untuk merkuri, cecair merkuri tak beku selagi atas daripada negatif 39 dan ke atas, dia tak beku. Sedang yang kita tahu di kutub utara, suhu bermain antara negatif 8 sampai sini, negatif 40. Okey. Jadi agak-agaknya yang mana ialah yang jenis cecair yang sesuai nak kita guna. Yang boleh merekod, boleh memberi bacaan tanpa dirinya sempat beku dulu. Kalau dirinya dah beku, nak macam mana nak sukat suhu? Jadi adalah alkohol. Jenis alkohol. Ini kita boleh potong. Merkuri kita boleh potong. Jadi yang ada alkohol. Jadi balik pada cerita ni, bahan cecair yang paling sesuai ialah kita tulis alkohol. Okey, alasannya ialah ambil ni. Alasannya ni. Kita serta ni, iaitu takat beku rendah. Okey. Takat beku rendah. Atau kita boleh tambah lagi lah ayat lebih panjang. Takat beku rendah daripada julat paling rendah. Julat suhu paling rendah kutub utara iaitu negatif 40 darjah Celsius. Kalau kita nak tambah panjang lah ayat. Okay. Sampai sini saja pun okey dah. Nombor 2, takat beku. Apa dia tanya tentang takat beku ni? Macam tergantung je soalan. Tak. Semua soalan ni, 1, 2, 3 ni merujuk pada hak yang soalan pertama balik ni. Berdasarkan jadual 1, nyatakan ciri-ciri bagi termometer untuk takat beku. Begitu. Untuk takat beku. Jadi, semua soalan mini ni share soalan utama. Yang ini. Okey. Takat beku macam mana? Ni takat beku. Iaitu kita nak jawab macam mana?
Kita jawab. Takat beku. Kita jawab. Jawab macam mana? Jawab takat beku rendah lah juga. Sama. Takat beku rendah. Okey. Dia punya alasan. Alasan yang kita nak bagi iaitu dapat mengukur julat suhu, dapat mengukur semua julat suhu kutub utara begini ya, dapat mengukur semua julat suhu kutub utara. Okey. Nombor 3, diameter tiub kapilari. Diameter tiub kapilari. Yang mana satu kita nak menjadi pilihan. Tengok diameter ni. Pasal ini tadi kita dah potong ni. Jadi, yalah, kita ikut potong lah. Kita nak tengok hak ni. Oh, sorry. Yang ni nanti dulu. Kita tak potong lagi. Yang ni kita dah pasti ya. Takat beku yang kita nak bawah pada julat. Okey, yang ini diameter tiub kapilari ni kita nak yang mana? Dulu kita dah belajar. Yang mana lebih baik? Kecil atau besar? Kita nak yang kecil ya. Supaya kepekaannya tinggi. Yang kecil ni menjadi pilihan. Yang besar tidak menjadi pilihan. Lebih besar, diameter ni lebih kurang peka. Kita tak nak begitulah. Kita nak lebih peka lah kan. Jadi jawapannya ialah diameter tiub kapilari yang kecil. Okey. Boleh Alasannya? Alasannya ialah untuk menambah peka. Lebih peka kita sebut. Lebih peka. Sedang. Lebih peka. Okey. Bukan peka tau. Peka. Siapa tak faham peka ni, dia peka. Okey, lebih peka. Jadi, begitulah cara menjawabnya. Kamu boleh ulang balik jika tak faham. Ulang sebanyak mana yang kamu nak. Jadi, kalau ikut ni, 2 markah ni. Ini 1 markah, 1 markah. Ini 2 markah, 1 markah, 1 markah. Ini 2 markah, 1 markah, 1 markah. Jadi, kalau kamu tengok, cantik elok lah. Semua dapat right. Okey, jadi hati-hati soalan ni. Soalan ni dia punya soalan yang pertama pada setiap pecahan ni, kamu kena ambil yang apa yang dipersembahkan sahaja dalam jadual ni. Jangan buat sendiri kena ambil apa yang dipersembahkan sahaja dalam jadual ni. Bila datang pada alasan pada setiap pilihan, baru kamu bagi alasan yang kena mengena dengan fizik. Kena mengena dengan fizik. Kenapa pilih alkohol tadi? Sebab takat bekunya rendah. Kenapa pilih takat beku rendah? Kerana dapat ukur semua julat suhu kutub utara. Yang tadi julat suhu kutub utara bermain antara sini. Kalau kita pilih Merkuri tadi, dia bermain daripada atas sana sampai sini je. Kalau suhu kutub utara tu negatif 40, dia dah tak dapat ukur. Dia dah beku dah sini kalau Merkuri. Tak nak.
kita nak dia masih boleh ukur lagi di antara dua julat ni, negatif 8 dan negatif 40. Jadi baik kita pilih alkohol tadi. Alkohol bekunya dekat sini. Jadi dia masih cecair dekat sini. Bila masih cecair, masih boleh naik turun dalam termometer. Jadi itu jawapannya. Takat beku rendah kita pilih. Alasannya dapat ukur semua julat suhu kutub utara. Yang ketiga, diameter nak yang macam mana? Yang besar atau kecil? Yang besar atau kecil? Kita pilih yang kecil sebab lebih kecil, lebih peka akan diameter tube kapilari. Okey.